Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Okey, hari ini channel Semizi membawa sedikit kelainan, iaitu Semizi ingin memberi sedikit review dan memberi sedikit fakta dan cara-cara mengenai Trello. Okey, mungkin ada yang belum pernah dengar tentang Trello dan ada yang telah pernah guna Trello, dan sememangnya Trello sangat bagus untuk kita semua, especially lah untuk guru-guru dan juga apa-apa pun organisasi yang ada. Okey, untuk pengetahuan hadirin hadirat sekalian, Trello ini seperti yang kita dapat nampak di skrin, membantu anda menjadi pengarah ataupun penyelaras program yang efisien. Okey, apabila kita sebut apa itu penyelaras program ataupun pengarah program, kita contohnya di sekolah kita ada ketua panitia, ada setiausaha sukan, setiausaha co-curriculum, penyelaras tahun 6 dan macam-macam lagi lah bidang yang telah dilantik oleh pihak pentadbiran. Dan kita selalu menghadapi masalah apabila kita cuba untuk handle ataupun organize sesuatu program. Contohnya lah program tahun 6, kita ambil contoh program kemenjadian murid seperti kem motivasi dan sebagainya, yang mana kita perlu membuat satu organisasi dan kita dah buat kerja dah semua lengkap dah, tapi kita tak tahu macam mana nak keep track, macam mana kita nak follow up, nak buat susulan terhadap tindakan-tindakan AJK yang berada di bawah kita. Dan kita tak tahu perkembangan diorang, peratus diorang macam mana. Dengan Trello, kita dapat menjejak update ataupun kemaskini yang terkini daripada setiap AJK tanpa perlu kita kontak diorang seorang-seorang. Kadang-kadang AJK ni rasa annoying tau kalau ketua kita asyik kontak kita, tanya itu tanya ni. So dengan Trello ini membantu kita untuk menjadi lebih efisien, lebih cekap dalam menguruskan ataupun handle sesuatu program, especially untuk pengarah-pengarah dan juga penyelaras program. Okey, dan kita akan ke video yang ke slide yang berikutnya. Semizi akan tunjukkan akan terangkan secara asas penggunaan Trello melalui personal experience. Trello ni macam-macam boleh kita buat, macam-macam cara boleh kita guna, dan Semizi akan kongsikan cara Semizi sendiri menggunakan Trello dalam pengagihan tugas dan bagaimana untuk keep update dengan tugasan AJK kita. Okay, check it out. Dan puan-puan, sekarang kita berada di perantara muka untuk aplikasi Trello. Okey, aplikasi Trello ini sangat bagus, sangat mudah untuk penyelaras program, setiausaha, ketua projek, ketua program dan sebagainya. Okey, especially saya sebagai guru yang mendapat pelbagai tanggungjawab untuk handle pelbagai program, projek dan sebagainya, saya akan menggunakan Trello untuk memudahkan dan mengefisienkan gerak kerja saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk login kepada aplikasi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menggunakan menggunakan Gmail, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya key in password dan automatic dia akan connect dengan aplikasi ini dan terus boleh menggunakan aplikasi ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan mesti download dulu aplikasi ini. Ada untuk MacBook dan juga Windows juga. Okey, untuk Microsoft pun ada juga. Tuan-tuan boleh Google aplikasi ini di internet. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya ingin tunjukkan bahagian sini merupakan bahagian data saya, iaitu bahagian pendaftaran saya. Di sini adalah notification. Okey, dan di sini tengok cursor ini adalah bots. Okey, bots ni kepada tuan-tuan yang tidak tahu, baru mengenali Trello,
Box ini lebih kepada papan, dan saya lebih suka untuk translatekan papan ini kepada projek-projek yang ingin kita buat, yang mana telah saya adakan di sini. Tak apa, tapi kita akan buat yang baru. Okey, yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan mesti ada Teams, yang mana tuan-tuan kena add team tuan sendiri. Tuan tekan, boleh letak sekolah, contoh sekolah Kebangsaan Ulu Tiram. Okey, dan pilih contohnya kita adalah education, dan letaklah apa-apa description kalau ingin tuan-tuan ingin letak, dan tekan continue, dan minta untuk guru-guru sekolah tuan-tuan ataupun rakan sekerja tempat kerja tuan-tuan untuk mendaftar di Trello dahulu sebelum semua boleh menggunakan. Kesemua guru dan juga rakan sekerja mesti ada akaun Trello baru, boleh guna aplikasi ini. Dan tuan-tuan boleh invite mereka untuk join team yang tuan-tuan dan puan-puan buat. Seperti di sini contohnya adalah Sekolah Kebangsaan Ulu Tiram. Okey, tapi saya takkan teruskan sebab saya dah ada team saya sudah. Okey, tuan-tuan dan tuan-puan, untuk merancang dan juga untuk kita panggil mengatur aktiviti yang ingin kita adakan sebagai penyelaras program. Sebagai contoh, saya adalah, katakanlah saya adalah penyelaras peningkatan UPSR ataupun penyelaras tahun 6 yang ingin membuat satu board, iaitu saya ingin membuat contohnya kelas tambahan. Contohlah, saya ingin buat satu projek kelas tambahan. Saya tekan box ini. Okey, dan di sini ada templates. Untuk pengetahuan tuan-puan, saya tak minat guna templates ini sebab dia lebih kepada template Mat Saleh. So, saya lebih guna personalize saya punya template saya sendiri. So, kita pergi personal board, create new board. Okey, di sini kita boleh pilih saya tulis SK Ulu Manai. Okey, dan saya akan tulis kelas program kelas tambahan tahun 6. Okey, team visible semualah, tekan buat private kan. Lepas tu saya akan letak warna. Saya tak minat gambar rajah yang ada pokok-pokok, so saya minat plain color. Okay, saya pilih warna ungu. Okay, now create board. Dah siap. Okay, dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, bila bila tuan tekan anak panah, tekan ini adalah untuk create board lagi. Kalau tekan ini adalah untuk, ini adalah guru saya untuk program yang sebelum ini. Dia ada respon kepada dia punya tugasan. Ini show menu, aktiviti yang kita buat, dan pelbagai lagi lah yang kita boleh guna di sini. Tapi ini jangan risau sangat, kita boleh ubah nanti. Okey, so sekarang kita dah ada tajuk program kelas tambahan tahun 6. Okey, kita starkan dia supaya kita tahu itu program kita. Okey, SK Ulu Manai, team visible. Kita boleh invite kawan kamu menggunakan create link. Okey, kita boleh invite diorang, copy, dan kita hantar kepada WhatsApp ataupun personal diorang. Okey, dan kita mulakan bagaimana untuk merancang sebuah kelas tambahan, program kelas tambahan. Pertama, saya lebih suka meletakkan sebagai, kita panggil info. At least info ini, okey, info ni tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru semua, rakan sekerja semua boleh gunakan apa yang ada dalam ini. Seperti contoh add a card. Contohnya infonya adalah tempat. Add card. Okey,
klik tempat, kita tulis kelas tambahan akan berlangsung di bangunan blok A. Contohnya lah, kita save. So di sini ada maklumat sudah. Okey, senang kan? Okey, ini info ni lebih kepada ruangan-ruangan info, contohnya tarikh, add card, kita letak apa lagi, kertas kerja ke. Okey, kertas kerja. Kalau tuan-tuan nak letak kertas kerja, kita tulis di sini. Kita boleh upload kertas kerja. Yang best ni kita boleh upload kertas kerja, attach from computer. Klik dan letakkan kertas kerja di sini. So, semua orang boleh view kertas kerja tu. Sangat mudah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini ruangan info. Okey, berikutnya kita akan buat add another list. Okey, ini adalah contohnya saya buat untuk saya lah. Penyelaras program. At least. Okey, untuk penyelaras program, okey, katakan saya ingin tak template, okey. Saya ingin tambah, okey. Skop kerja penyelaras program. Okey, add card. So saya akan klik sini. Okey, pertama saya nak ada letak warna ya di sini. Kejap saya masukkan dulu. Pergi di cover, saya letak warna supaya saya suka warna-warni sebab dia nampak cantik kan. Letak di sini penyelaras program. Okey, tutup. Okey, sekarang kita cover warna kuning. Kita klik situ. So di sini kita boleh letaklah description. Saya tak letak apa. Tapi di sini saya minat checklist ini ya, tuan-tuan dan perempuan. Saya sangat minat benda ini, checklist. Kenapa? Dia memantau dan memudahkan semua AJK untuk tahu apa yang diorang perlu buat dan sentiasa tik yang telah dibuat, dan penyelaras program maupun guru besar ataupun ketua jabatan mampu untuk melihat progres jawatan kuasa masing-masing. Dan di situ diorang boleh bagi komen dan sebagainya. Okey, saya letak checklist. Okey, checklist kita letak title lah. Saya akan letak senarai tugasan. Okey. Okey, senarai tugasan dah ada dah, nampak di sini. Dan kita akan buat secara random lah, saya tak ikutlah betul-betul sangat. Okey, contoh saya tugasan yang perlu buat, penyelaras program kena buat, sediakan kertas kerja. Titik. Add. Okey, ini checklist yang pertama. Kedua, pengagihan bukan bahagian tugasan, kita buat apa yang lebih sesuai di sini, pengagihan tugasan lah. Pengagihan tugasan kepada jawatan kuasa. Okey. Lepas tu merancang jadual kelas tambahan. Lepas tu apa lagi kita boleh buat? Memantau perkembangan jawatan kuasa. Okey, dekat sini contohnya bila dah siap, kata kerja dah siap, tik. Nampak tak? Dia bagi peratus di sini. Pengagihan tugasan kepada jawatan kuasa saya dah buat dah minggu lepas, tik.
50% sudah siap. Nampak tak? Senang kan? Dan merancang jadual merancang jadual kelas tambahan pun sudah saya buat. Setting lagi. Memantau belum lagi saya buat. So di sini guru besar dan ketua jabatan mampu tengok di mana pergerakan ataupun perkembangan aktiviti kita. Okey, selain dari situ kita boleh letak checklist atau due date. Katakan due date-nya adalah tanggal sekarang 22 bulan 11. Katakan due date-nya Januari lah, Januari. Kena siap semua benda ni 28 Januari PM time pagi kan, dan save. So kita ada due date di sini, nampak tak? Sangat senang tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini kita tak perlu power up ni, kena beli, tak payah. Okey, due date, checklist, label tak perlu. Label ni lebih kepada kita nak tag orang lah, nak tag benda tu supaya kita senang cari kemudian, tapi jarang kita guna juga. Okey, sekarang dah selesai, kita tutup. Okey, penyaras program, skop kerja penyaras program. Katakan, okey, kita buat lagi jawatan kuasa pula. Di bawah kita ada siapa lagi? Katakan bendahari. Bendahari kan yang lebih sesuai. Bolehlah kita cubalah buat. Okay, so kita tulis skop kerja bendahari. Add card. Saya klik sini. Saya suka cover, kita suka tak warna, start hijau. Okay. Letak checklistnya lagi. Okay, kalau kita nak copy daripada yang tadi pun boleh juga, tapi masalahnya tugas saya tak sama dengan tugas bendahari. So, none. Kita buat checklist baru. Checklist barunya adalah senarai tugasan bendahari. Senarai tugasan bendahari. Okey, add. Okey, checklist yang pertama berbincang dengan penyelaras dan guru besar. Okey, mengenai kewangan. Okey. Contoh macam itulah. Katakan dia dah siap semua. Klik saja. Dah siap. Okey. Dan add another list. Contohnya yang berikutnya adalah jawatan kuasa apa lagi dalam program kelas tambahan tahun 6. Katakan jawatan kuasa makanan lah. Okey, makanan. Add list. So kita ada skop kerja makanan. Okey, add card. Masuk dalam tu. Letak cover. Saya nak warna apalah, warna orange lah pula. Klik sini, saya minat guna ini. Ada beza ini dan ini ya. Ini tulisan yang kita berada di bawah, ini tulisan di atas gambar. Okey. Klik. Nampak di situ, nampak kan? Skop kerja makanan. Tu saya klik lagi, saya letak checklist. Okey. Kita letak senarai tugasan AJK makanan. Senarai tugasan makanan. Kita letak AJK lah, saya letak makanan terus. Okey, klik. Okey. Menyediakan menu. And yang kedua, berbincang dengan wakil kantin. And memantau pemberian makanan kepada pelajar. Okay, ni contohlah. So, nanti bila dia dah siap, dia akan klik ni, klik sini. So, nanti bila saya sebagai penyaras progres, saya dah tahu, oh, dia dah siap ini 67%. So, ada lebih kurang 30% lebih lagi, dia kena siapkan lagi. Okay, nampak tak? Dia sangat senang dan sangat-sangat senang. So, dia boleh, katakan di sini dia ingin tambah lagi, dia ingin tambah apa lagi, dia ingin tambah, contohnya lah, invoice, add card.
So dia klik, dia letak warna tu lah juga. Okay, nampak tak ada invoice makanan. So dia boleh letak attachment gambar invoice daripada komputer. Dia klik di komputer sini, dia pilih gambar tu dan upload di situ. Senang kan? So secara ini secara kasarnya beginilah untuk kita buat. Dan saya ingin tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah saya buat untuk kejohanan sukan. Contohnya di sinilah, saya pergi balik ke home saya. Ini adalah antara muka home saya. Okey, kita pergi ke boards. Okey, nampak tak ini kejohanan sukan olahraga tahunan. Masuk sini. Nampak di sini. Di sini saya letak inti-parti program. Okey. Lepas tu saya letak penyeras kejohanan, siar raya, hadiah cenderhati, AJK pertandingan melukis, pertandingan sandwich creative dan sebagainya. Nampak tak? Sangat memudahkan. Dari sini nampak tak? Dia punya task apa dia punya checklist dia. Merancang pertandingan atletik, tik dan sebagainya. Dia boleh tik. Okey, saya antik balik lah. Ini contoh. Ini untuk sahabat sekerja saya punya nanti. So, di sini tuan-tuan dapat lihat, tuan-tuan tidak perlu berjumpa secara depan-depan, bincang panjang lebar. Tuan-tuan dan puan-puan terus saja letak, buat terus dalam Trello. Lepas tu, lupa bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini kan tuan-tuan puan-puan, kita masukkan dulu. Dan kita mesti letak members. Katakan di sini, kita boleh letak members, klik. Kita pilih saja yang telah kita invite tadi tu. Katakan saya nak letak Cikgu Osman saya. Saya letak Cikgu Jaili saya. Contohlah. So, di sini ada member. Okey. Katakan saya tak nak dia, saya boleh remove daripada tugasan yang dia kena buat. So, bila kita letak member, maksudnya ini adalah tugasan dia. Faham tak? Okey. Ini adalah tugasan dia dan dia kena buat. So, dia dah telah tag. So, kat sini nampak saya letak kertas kerja. Ini adalah task saya. Dan saya boleh komen lah apa-apa yang saya nak komen dekat sini. Okey? Sangat-sangat senang. Okey? Tuan-tuan dan perempuan, Trello memudahkan perancangan projek. Kalau cikgu-cikgu, guru-guru ingin buat program apa-apa, gunalah Trello. Tak perlu banyak songeh sangat. Just tak perlu banyak kita songeh lah dengan AJK, kita nak bincang panjang lebar apa semua. Dia adalah lebih kepada konsep laissez-faire, yang mana kita bagi tugasan, make sure it's finished, done very well. Itu saja yang kita nak, mengikut kapasiti yang cikgu-cikgu ataupun jawatan kuasa kita mampu buat. Dan dia orang boleh bincang dengan kita. Katakanlah jawatan kuasa cenderahati ini, boleh klik, dia boleh bincang kita di sini. Okey, dia boleh bertanya dan sebagainya. Kalau dia orang malas nak call kita apa-apakah, dia bertanya di sini. Nanti dia boleh mention nama kita. Katakan Tarmizi. Dan dia boleh mention nama kita. Dia boleh tanya macam mana nak hadiah apa selain hamper. Contohlah, save. Begitu sahaja. Saya delete. Okay? Boleh delete di sini juga. Okay, sangat senang tuan-tuan dan perempuan. Okay. Di sini inti pada program saya letak pengenalan. Saya ambil pada kertas kerja saya lah. Okay. Letak matlamat, objektif. Semua saya ambil pada kertas kerja saya. Tak perlu kita pergi panjang-panjang. So, diorang boleh tahu benda yang berlaku. Okay, dan berikutnya, katakan AJK pertandingan bercerita. Dia telah membuat satu benda yang bagus. Dan sebagai penyelaras program, kita nak bagi dia galakkan. Tekan show menu. Pergi stickers. Kita letak love di dia punya, apa yang kita panggil, dia punya border ni lah, dia punya board ni lah, card ni. Nampak tak? Maksudnya kita tahu bahawa dia tahu bahawa kita telah bagi komen yang bagus. Tak perlu cakap apa yang panjang. Betul katakan AJK pertandingan yang solo ada buat silap, katakan PA system dia tak sediakan PA system dan sebagainya.
Okey, dia kita boleh letak tanda di sini supaya dia tahu bahawa ada masalah dengan dia punya projek dan sebagainya. Okey, ataupun satu lagi, skop pertandingan senam aerobik dia orang lambat buat, so kita suruh orang buat cepat, so kita letak kita letak roket supaya cepatkan buat benda tu. So di sini tuan-tuan dan puan sangat mudah, kita boleh buat, kita boleh interaksi, kita boleh download, kita boleh upload attachment, kita buat checklist dan sebagainya. Checklist tu adalah dalam kertas kerja kita kan, kita ada apa? Kita ada senarai tugasan kan, yang mana kita letak AJK, betul kita butiran dan sebagainya. Di situlah checklist kita yang kita letak di sini untuk mereka buat. Nampak tak checklist di sini semua ni? Sangat mudah tuan-tuan. Dan kalau ada tuan-tuan ada benda lagi nak tambah, mungkin kata kerja dah siap, checklist dah siap, kita dah tuan-tuan dah buat sebagai penyelaras projek, sebagai penyelaras projek, dah buat semua, tiba-tiba ada lagi nak tambah, kena tambah lagi. Ada checklist yang belum, maksudnya ada tugas tambahan lagi. So, pergi dekat AJK mana yang perlu tambahan tu, letak add an item, dan kita tulis. Senang kan? Kita tulis contohnya, pastikan cendera hati berada dalam keadaan baik. Contoh. Dan klik add. Senang sangat. So, tuan-tuan apa lagi? So, ini merupakan apa saya katakan, Trello merupakan salah satu aplikasi yang membantu pengurusan project management yang sangat baik bagi guru-guru yang mendapat tugasan menghandle program dan sebagainya. Okey, dan ini pula adalah Trello di telefon bimbit kita. Ya, Trello adalah aplikasi di telefon bimbit juga. Boleh guna untuk Android dan juga iOS. Tidak ada masalah. So, nampak tak? Senang kan? Kita boleh update segala kerja kita di telefon bimbit saja. Tak perlu membawa laptop. Laptop tu hanya untuk set the first thing je. Nanti bila untuk update dan buat kerja, kita just guna telefon bimbit saja. Nampak tak? Sangat senang. Kita ada checklist, kita boleh berinteraksi, boleh letak stiker dan sebagainya di situ. Kita boleh cek setiap perkembangan setiap ahli jawatan kuasa. Nampak tak? Ini sangat senang. So, apa lagi? Jomlah kita bertrello. Dan yang penting, semangat teamwork, kerjasama di antara ahli kumpulan dan juga AJK sangat penting. Okey, begitulah penerangan asas mengenai Trello dan cara penggunaan Trello mengikut experience Semizi dan bagaimana mengikut personal use yang Semizi gunakan untuk sekolah Semizi. Okey, dan Semizi harap tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat, adik-adik semua, sahabat-sahabat semua dapat subscribe channel ini dan juga share video ini dengan kawan-kawan. Kenapa? Video ini sangat membantu kita untuk menguruskan, menghandle sesuatu program dengan lebih lancar dan juga efisien. Okey, dan saya doakan untuk semua berjaya, kita semua berjaya dengan menggunakan Trello dalam menguruskan program yang telah diberikan kepada kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di lain siaran.